Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Kita sambung pengajaran kita pada hari ini, iaitu terbitnya Fajar Dakwah. Okey, seperti kita tahu kan, minggu lepas apa yang kita belajar? Kita tahu strategi dakwah Rasulullah SAW dengan menggunakan strategi sebanyak 2 peringkat. 2 peringkat dakwah, iaitu dakwah secara fizik. Okey, yang ni apa yang Rasulullah buat dulu kan, iaitu dakwah secara fizik. Dan yang keduanya dakwah secara rahsia, terang-terangan. Okey, tahulah ramai pengikut Rasulullah ikut Rasulullah kan waktu dakwah secara fizik. Terang-terangan lagi lah. Banyak strategi dakwah itu semua kita dah pada minggu lepas. Tapi kita tahu juga hikmah strategi dakwah Rasulullah SAW. Kita tengok balik, reverse balik. Lepas tu faktor penyelesaian dakwah Rasulullah SAW ada 4 tu kan, agama, politik, sosial dan juga ekonomi. Okey, untuk hari ini apa yang akan kita belajar adalah yang pertamanya, apa dia? Keadaan masyarakat Arab selepas menerima dakwah Rasulullah. Okey, ini keadaan masyarakat Arab selepas menerima dakwah Rasulullah SAW. Okey, yang kedua, apa yang kita akan belajar yang kedua? Yang kedua, kita akan belajar faktor kejayaan dakwah Rasulullah. Yang ketiga, apa yang kita akan belajar adalah iktibar daripada dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Okey, kita akan belajar 3 ni. Okey, baik, kita masuk dulu keadaan masyarakat Arab selepas menerima dakwah Rasulullah SAW. Okey, kita tahu putusan Nabi Muhammad SAW ni membawa ajaran Islam telah berjaya mengubah kehidupan masyarakat Arab jahiliyah. Jadi apa dia selepas mereka menerima masyarakat Arab jahiliyah ni diperterima ajaran Rasulullah, apa keadaan mereka? Okey, banyaklah perubahan besar yang berlaku. Antaranya adalah perubahan dari segi aspek akidah, dari aspek akhlak dan juga dari aspek syariah. Okey, kalau dari aspek akidah tu apa? Akidah ni benda yang perlulah untuk sebagai umat Islam kan. Jadi akidah mestilah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan meninggalkan kepercayaan syirik. Iaitu apa itu syirik? Syirik itu adalah satu khurafat ataupun tahyul lah. Orang jahiliyah dulu banyak tahyul. Okey, kita meninggalkan kepercayaan syirik kepada mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah ni apa? Iaitu sembah hanya Allah sahaja, tak ada orang, tak ada selain daripada Allah. No. Okey, mentauhidkan Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Macam kita bersyahadah lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dari segi akidah, hanya Allah sahaja yang disembah dan menjadi tempat mengharap sesuatu saja. Itu aspek akidah. Dari aspek akhlak pula. Kan zaman jahiliyah ni masyarakat Arab sebelum kedatangan dakwah, sebelum menerima dakwah Rasulullah ni, akhlak mereka sangatlah teruk. Jadi Rasulullah mengajaklah untuk mereka meninggalkan akhlak yang keji. Contoh akhlak yang keji ni macam mana yang dia buat? Mereka berzina, sesuka hati berzina, tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Sebab jahil, benda mereka tak tahu kan. Okey, mereka minum arak. Sebab tu Rasulullah mengajak untuk mereka meninggalkan akhlak yang keji
kepada berakhlak mulia dengan menjaga hubungan yang baik dan harmoni dengan Allah dan makhluk. Lagi, dengan akhlak juga dapat menghapuskan semangat perkauman. Orang zaman jahiliah, Arab jahiliah dulu, mereka terlalu asabiah. Asabiah ni macam semangat perkauman sesama mereka, berpuak-puak. Okay? Jadi, Rasulullah menghapuskan semangat perkauman dan mewujudkan persaudaraan yang menjadikan umat Islam hidup saling menghormati dan berkasih sayang. Jadinya tak ada lah yang kaya dengan golongan kaya saja, tak ada. Semua sama rata. Sebab tu Islam ni indah. Dia membuatkan sifat kasih sayang tu wujud sesama manusia. Okey, aspek yang ketiga iaitu daripada aspek syariah. Okey, aspek syariah ni hidup berlandaskan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Hukum yang diamalkan ini memelihara hak individu dan masyarakat. Okey, ini kita tahulah kan, kita hidup ni berpandukan daripada Al-Quran. Al-Quran tu wahyu dan Sunnah. Sunnah tu apa? Sunnah tu apa yang kita ikut Rasulullah cakap, kita ikut Rasulullah buat. Itu adalah Sunnah. Jadi, setiap hukum yang diamalkan itu adalah untuk memelihara hak individu dan juga masyarakat. Bukan hak individu saja. Dia termasuk dalam masyarakat. Okay, ini adalah keadaan masyarakat Arab selepas penerimaan mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW. Okey, seterusnya kita masuk pula faktor kejayaan dakwah Rasulullah SAW. Okay, bagaimana terjadinya kejayaan dakwah Rasulullah? Apa penyebab utamanya? Banyaklah dekat slide ni ada 4, tapi sebenarnya ada banyak lagi. Okay, yang pertamanya kalau dalam buku Ustazah ada banyak. Ini dalam slide ada 4, iaitu keunggulan akhlak Rasulullah. Rasulullah tunjuk dulu akhlak Rasulullah yang baik. Kalau kita nak berdakwah ke orang, kalau kita buat akhlak yang buruk, orang tak keikut. Sebab tu keunggulan akhlak Rasulullah ni menjadi faktor utama kejayaan dakwah Rasulullah. Orang tengok baik sangat, orang akan ikutlah. Teladan yang baik orang akan ikut. Yang keduanya, keadilan dan persamaan dalam Islam. Kita kan semua dah tahu Islam tu sifatnya Islam tu satu agama yang adil, dia sama rata. Okay, dia sama rata. Okay, yang kedua, kebijaksanaan Rasulullah. Banyaklah tentang kebijaksanaan Rasulullah ni yang menyebabkan orang tertarik. Antaranya macam yang meletakkan batu Hajarul Aswad kan. Banyaklah. Nanti kamu akan tahu. Okay. Yang terakhir adalah semangat jihad yang tinggi. Semangat jihad yang tinggi ni maksudnya Rasulullah ditomah, dikecil, dihina pun Rasulullah tetap bersabar. Rasulullah tak balas balik dengan kejahatan. Rasulullah bersabar. Itu adalah satu sebab faktor kejayaan dakwah Rasulullah. Dalam buku Ustazah banyak lagi. Contohnya, menghormati pandangan dan hak orang lain. Kalau sebagai seorang pemimpin, kita tak boleh cakap, kita pemimpin, kita di atas sekali, jadi kita nak semua orang ikut kita. Kita tak dengar pandangan orang lain. Itu tak boleh. Jadi, kalau kita nak bagi orang ikut kita, orang hormat kita, kita dengar dulu pandangan orang lain juga. Kan pandangan kita saja. Okey, dan pula membela nasib kaum wanita dan golongan yang lemah. Seperti yang kita tahu lah kan, cerita tentang Bilal bin Rabah kan. Itu Rasulullah membela golongan yang lemah. Rasulullah membela kaum wanita. Okey. Itu saja untuk faktor kejayaan dakwah Rasulullah SAW. Okey, untuk yang terakhir sekali, iaitu untuk pengajaran tajuk kita pada hari ini, iaitu iktibar daripada dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Okey, ada 4. Yang pertamanya, kewajipan berdakwah. Bila mana kita tengok Rasulullah SAW bersemangat dalam berdakwah, kita kena ambil iktibar daripada dakwah Rasulullah. Maksudnya, kita sebagai umat Islam perlulah berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana ia merupakan sunnah Rasulullah SAW. Macam saya cakap tadi lah, sunnah ni perkara yang kita buat.
kita ikut apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah cakap, itu adalah satu sunnah. Jadi kita sebagai Muslim ni berkewajipanlah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iktibar daripada dakwah Rasulullah di Mekah. Okey, iktibar yang kedua adalah dengan menunjukkan contoh teladan yang baik. Kita sebagai orang Islam ni hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik. Kerana apa? Cara inilah merupakan dakwah yang akan paling berkesan lah untuk orang lain. Kalau kita tunjuk teladan yang tak baik, asal-asal orang akan ikut tak? Hebat sangatlah kalau orang akan ikut tu. Dia pun lebih kurang je. Okay, jadi tunjukkan dulu contoh yang baik. Nak dakwah ke orang lain boleh, tapi tunjukkan contoh teladan yang baik dulu, supaya orang akan boleh ikut kita. Okay, itu iktibar yang kedua. Iktibar yang ketiga adalah memulakan dakwah kepada anggota keluarga. Apa maksudnya kat sini? Okay. Kalau kita nak start berdakwah, kita dakwahkan dulu dalam anggota keluarga kita. Sebab apa? Kita, setiap umat Islam, ada tanggungjawab untuk berdakwah kepada ahli keluarga kita dahulu. Sebab untuk kita, ahli keluarga kita bebas dari kekufuran dan juga kemaksiatan. Janganlah kita berdakwah, family kita buat maksiat tapi kita berdakwah dekat orang luar dulu. Tak boleh. Dakwahkan orang terdekat dahulu. Kita kan sayang keluarga kita kan, jadi kita dakwah kepada anggota keluarga kita dahulu. Itu iktibar dakwah Rasulullah. Rasulullah pun dakwah kepada orang yang terdekat dulu kan. Macam tu lah kita buat. Iktibarkan kepada dakwah Rasulullah. Okey, untuk iktibar yang terakhir iaitu merancang strategi dalam berdakwah. Okay. Untuk membuatkan satu dakwah, perancang itu kena ada strategi yang betul dulu. Kita tak boleh teruskan kepada dakwah tanpa ada strategi. Sebab mungkin dia tak akan berhasil. Mungkin dia akan ke corner kat lain kan. Jadi berdakwah ni dia mestilah dilakukan strategi dan juga perancangan supaya dia dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Okay, itu saja pembelajaran kita pada hari ini.